ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berkumpul dan kita berada di dalam majlis ilmu kita ini. Sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu, di dalam kuliah pada pagi Jumaat ini. Dan hari ini merupakan hari 8 Zulhijjah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada di dalam tempoh masa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Para ulama menyatakan bahawa malam yang 10 ini adalah merupakan malam yang dimaksudkan dengan 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Dan alhamdulillah, hari ini kita sedang berada pada 8 Zulhijjah yang disebut sebagai hari tarwiyah. Sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang sedang berada di Tanah Suci Makkahul Mukarramah pada hari 8 Zulhijjah ini adalah merupakan hari yang disebut sebagai hari tarwiyah. Cuma tinggal lagi kita dengan Arab Saudi dia meletakkan bahawa 8 Zulhijjah tu kemarin. Hari ini 9 Zulhijjah, esok 10 Zulhijjah. Kita kerana mengikut matlak kita yang berada di Malaysia ini, hari ini 8 Zulhijjah, esok 9 Zulhijjah. Kukuk mana sekalipun sebagai suatu peringatan, kita kena faham bahawa 8 Zulhijjah ini adalah merupakan tarikh yang bermulanya ibadat haji bagi orang yang mengerjakan haji tamattu'. 8 Zulhijjah dinamakan sebagai hari tarwiyah. Tarwiyah ini maknanya hari mengumpulkan air. Jemaah haji mereka mengumpulkan air, bawa air banyak untuk dijadikan bekalan sepanjang berada di Mina dan Arafah. Pada 8 Zulhijjah inilah orang-orang yang mengerjakan haji tamattu' mereka keluar daripada hotel mereka dan mereka kena berniat labbaika hajjan, kami ya Allah kami mengerjakan haji. Ni sebagai suatu maklumatlah kepada orang yang tak buat haji lagi, ataupun orang yang buat haji dah nak peringat kembali memori kenangan dia. Jarang orang pergi ke Mekah balik tak segi semula, jarang. Dan balik mesti dia berasa nak pergi semula. Tambah-tambah balik mengerjakan haji, dia berasa nak pergi semula. Berasa nak pergi. Tanya siapa-siapa pun. Pak cik, nak pergi mula ke dak Mekah buat haji? Nak pergi haji, nak pergi. Biar apakah UMNO pun tapi nak pergi juga Mekah. Tak nak royaknya nak pergi Mekah ni, tak kira siapa, semua pakat nak pergi belakang. Sebab Allah Ta'ala jadikan Makkah ini sebagai suatu tempat yang hati manusia cenderung kepadanya. Waj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim
warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikanlah hati manusia ini cenderung untuk pergi ke kota Makkahul Mukarramah, dan berikanlah kepada mereka rezeki daripada buah-buahan. Warzuqhum minas samarat, berikanlah rezeki kepada mereka buah-buahan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ini doa Nabi Ibrahim. Waj'al afidatan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati manusia ni cenderung untuk pergi ke Mekah. Kita berasa nak pergi sama Mekah, nak pergi sama, nak buat haji, nak buat umrah, berasa nak pergi, kelik berasa nak pergi pula. Payah dia cerita dekat ustaz, ya Allah payahnya pergi ke Mekah. Kecek tak erti. Kita tak erti Arab, dia tak erti Melayu. Dengan driver taksi tak kan? Cakap royak dia tak faham. Jadi pakat sama-sama tak erti, tapi balik dia royak payah pun kita tanya nak pergi pula Mekah, nak pergi. Sebab doa Nabi Ibrahim, keberkatan doa Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah hati manusia ni cenderung untuk pergi ke Mekah, dan berikanlah kepada mereka rezeki daripada buah-buahan yang supaya mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala. Buah-buah tak ada di Mekah, tak buah tapi jual molek-molek ada. Kan? Tak ada tak buah Mekah tapi jual molek-molek ada. Molek-molek ada. Pasal mari jauh, mari kok ni jual. Ini merupakan hasil daripada doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kita hak tahu pergi haji lagi ni, kena tanamkan azam untuk mengerjakan haji di Baitullahil Haram. Kumpul duit. Kumpul duit 10 riyal sehari, 50 riyal sehari, insya-Allah. Ya boleh. Kalau kita kumpul 50 riyal sehari, 10 hari 500 dah. 500 dah. Sebulan berapa? Kira sendirilah berapa. Tu 50 riyal sehari mungkin tinggi. 10 riyal sehari. Beli rokok boleh ke mana? Tapi tidak senilah lain tu. Jadi kena tanamkan rasa untuk pergi ke Mekah nak buat haji. 8 Zulhijjah ini ialah merupakan hari tarwiyah. Orang mengerjakan haji tamattu' dia akan keluar daripada hotel dia labbaik hajjan. Kemudian mereka akan berangkat menuju ke Mina. Pergi ke Mina. Malam ni, malam 9 Zulhijjah ni duduklah. Dia duduk di Mina, dan esok pagi 9 Zulhijjah bergerak untuk menuju ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Cuma tinggal lagi kita jemaah kita ni semenjak akhir-akhir ini digalakkan untuk bergerak ke Arafah tengah malam tu selalu. Tengah malam 9 Zulhijjah. Nabi SAW bergerak ke Arafah pada pagi 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah pagi, tapi lah ni dengan keadaan orang ramai, malam tu gerak pergi selalu. Duduk di Mina hari ni, sampai di Mina, kemudian pergi ke Arafah, wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Wukuflah di Arafah. Sebab ya gerak tengah malam ni takut tak ada siapa di Arafah. Sebab wukuf di Arafah ini merupakan suatu perkara yang wajib di dalam mengerjakan ibadat haji. Sebab tu Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji-haji ini ialah Arafah. Al-Hajju Arafah. Dengan makna bahawa haji itu ialah Arafah. Bukanlah dengan makna haji ni semuanya duduk di Arafah. Dia kena ada tawaf di Baitullahil Haram, kena ada banyak lagi. Tapi nak royak kebanyakan ataupun Arafah itu sendiri menjadi intipati kepada haji, maka Nabi sebut Al-Hajju Arafah. Pergi ke wukuf di Arafah. Dan Nabi SAW sepanjang berada di Mina, Nabi mengerjakan salat dalam keadaan qasar, tetapi tidak dijamakkan. Tetapi sampai di Arafah, Nabi mengerjakan salat jamak zuhur dan asar. Salat jamak qasar, zuhur dan asar. Sebelum itu Nabi menyampaikan khutbah di Masjid Namirah. Orang duduk di Arafah dia tahulah. Nabi menyampaikan khutbah, kemudian dikerjakan salat zuhur dan asar secara jamak dan qasar. Kemudian Nabi bersandar di untanya, berdoa sampailah ketika matahari tenggelam. Siapa matahari tenggelam? Jadi kita yang berada di Arafah, orang mengerjakan haji di Arafah, lepas pada semaya disunatkan untuk dia berdoa. Angkat tangan menghadap ke Baitullahil Haram, doalah doa gapo sekalipun.
doa di padang Arafah pada hari wukuf di Arafah ini insya-Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya puak kita ni lepas dengar khutbah, lepas semaya, dia duduk dalam kemah pergi isap rokok kan. Oh berat kan. Ada juga lagu tu. Duduk dalam kemah isap rokok. Jadi amun nak sebut sininya tuan-tuan sekalian, kita hok duduk di Malaysia ini hari ni kare dalam pukul 7 petang gelicirlah matahari di apa nama gelicir zuhur lah sana dia. Masuklah zuhur dan bermulalah wukuf di Arafah itu. Lepas orang dengar khutbah gapo tu, kalau orang ada nombor telefon saing-saing hok duduk di Mekah tu mesej doa kat aku lah retek weh tak kan. Doa ke dia, biar dia doa kita, tolong doa kita. Mu tolong doa kat aku gini royak dia. Sebab doa di Baitullah di wukuf masa wukuf di Arafah ini di antara doa yang insya-Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah doa dan mu tolong doa kat aku retek. Mesej ke dia, tolong doa. Doa kita dan insya-Allah dia hak siapa mesej ni kat dia tolong doa biar sebut nama kita insya-Allah. Kirim doa. Jangan duk kirim moga lain. Ni orang tengah wukuf di Arafah atas mesej, jangan buat tak ingat cici kok akak aku tu kena beli kena. Kirim cici kok akak, orang kirim doa kirim cici kok akak. Jadi ini tuan-tuan sekalian. Jadi lepas pada wukuf di Arafah, baliklah semula di Mina dan pada ayyamut tasyriq, pada hari-hari Aidul Adha, hari tasyrik berlakulah ibadat melontar di 3 jamrah. 3 jamrah. Ini royaknya tata cara ibadat haji. Jadi kita biar ada dalam hati kita ni supaya kita ni dapat pergi semula ke Mekah. Hak mana wak haji dah, hak mana tak wak haji lagi pun dia kena pergi. Dan dia kena pergi ke Mekah untuk mengerjakan ibadat haji. Dan kita akan lalu belakang detik-detik perjalanan di Mina ke padang Arafah, balik semula ke Mina, melontar di jamrah, balik untuk tawaf di di Mekah di Baitullahil Haram dan mengerjakan hajjatul haji, umrah wida, umrah perpisahan, tawaf wida, tawaf perpisahan. Ini semua tata cara di dalam ibadat haji yang insya-Allah kita kena tahu tuan-tuan sekalian. Jadi hamba sengaja sebut ini untuk nak menyegarkan kembali dan kena segar balik. Dan kita balik di rumah pasal TV tengok orang tawaf dan sebagainya, kita rasa rindu nak pergi ke Mekah. Biarlah kerinduan kita ini menjadi suatu saksi bahawa betul-betul kita ni merupakan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan sekalian, para ulama ni dia mengubati hati-hatinya rindu. Hati-hatinya berasa nak gaji tapi tak boleh nak pergi. Dia buat satu syair, kata dia, man lam yastati'al wukufa bi Arafah falyaqif 'inda hududillahi allazi arafah. Sesiapa yang tidak dapat berwukuf di Arafah, maka hendaklah dia berwukuf, yakni berhenti pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Taala yang dia tahu. Maknanya kalau dia tak boleh wukuf di Arafah, dia jangan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yastati'al mabita bi Musdalifah falyabit 'ala ta'atillah liyuqarribahu wa yuzlifah. Sesiapa yang tidak dapat bermalam di Musdalifah, maka hendaklah dia bermalam dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Wa man lam yastati'il wusulal lil baiti li'annahu min ba'id falyaqsid rabbal baiti fa innahu aqraba ilaihi min hablil warid. Masya-Allah. Sesiapa yang tidak dapat sampai ke Kaabah kerana dia berasal daripada tempat yang jauh. Siapa tak boleh pergi ke Kaabah kerana dia duduk jauh, maka hendaklah dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Masya-Allah. Dan gaya bahasa disusun oleh para ulama sebagai memujuk hati-hati orang tak boleh pergi ke Mekah. Kita duk taruh pitih dah, tiba-tiba visa tak boleh. Pitih duk simpan molek dah, tiba-tiba nak beli moga lain. Ada orang pitih simpan molek cukup lekat simpan dah pitih 10,000 molek-molek. Tiba-tiba orang naik atas rumah nyambik ke orang, Allahu akbar. Ada orang pitih simpan 9,500, tinggal 500 dah lagi. Tiba-tiba mari pelihara kali kubur nyahola demo 500 riyal kan. Cukup 10,000, cukup molek lah. Kawan-kawan tak lagi juga. Kau mana tak kan? Tak ada arah lah. Pitih cukup dah orang beli 500 tu. Tu tak campur microwave lagi. Hak microwave ni tak sedut kira lah.
Kan hari mengundi tu kita pergi nampak ketir juga. Sore tu bawa microwave ni, microwave Panasonic. Mana? Hamba ambil gambar, benar ambil gambar sore hamba ambil gambar, ada lagi gambar. Oh siap ada harakah. Hamba sendiri ambil gambar. Nah, tobik sore tanya mana? Ambil dalam tu. Kena ada kupon dia, kena ada kupon. Kena ada kupon. Bagi gitu. Kat rumah UMNO Pahal. Hamba sebutin muka bagi sungguh. Nah, di kapur ketir tu bagi so microwave. Ambil lah nak guna dak kan. Dah rebui. Tapi janganlah kerana microwave itu kita tukar dengan undi kita, jangan. Jangan microwave kita beli itu yang kita ambil percuma itu menjadi bahan untuk nak bakar kita sendiri pula, jangan. Tapi tidak sinilah hamba sebut tu hak duk kali kubur. Sini cerdik belakang. Cuma boleh pitih 500 ya tak tahu tapi kedai mana pun kita. Saja. Jadi nak ayatnya tuan-tuan sekalian, ini syair ataupun gaya bahasa yang disebut oleh para ulama di dalam memujuk hati-hati orang tak lagi ke Mekah. Maka balik pada cerita kita, biarlah kita tak lagi ke Mekah pun, hak mana duduk sini ni memang tak wajib dah. Kok mana sekalipun kita melipat gandakan amalan kita di dalam 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hazil ayyam, yakni ayyam al-ashri." Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'in. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmizi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min ayyamin, tidak ada hari yang mana amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amalan soleh di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tak ada hari yang Nabi sebut kalau kita buat amalan soleh Allah Taala paling suka kecuali amalan soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nak baca Quran boleh lain, boleh pahala. Baca Quran 10 hari Zulhijjah ini lebih banyak pahala. Nak bersedekah di bulan lain banyak boleh pahala. Sedekah 10 hari pertama bulan Zulhijjah lagi banyak pahala. Mengerjakan solat sunat ada pahala di bulan lain, tetapi solat sunat 10 hari pertama bulan Zulhijjah lagi banyak berganda-ganda pahalanya. Siapa yang kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang sahabat bang bertanya, ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah, adakah nak banding dengan jihad di jalan Allah Taala? Adakah besar amalan 10 hari pertama lagi? Dan seorang itu jihad di jalan Allah Taala, tiba-tiba dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini mana lebih besar amalan? Maka Nabi sebut wal jihadu fi sabilillah, nak banding dengan jihad pun lebih lagi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali, kecuali ada seorang dia tu pergi berjuang, dia bawa harta, bawa diri dia mati, hartanya habis di jalan Allah Taala. Hak lagu ni besar lagi, hak lagu ni syahid di jalan Allah Taala. Maknanya banding dengan syahid barulah besar syahid dibanding dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebab tu kita lipat gandakan amalan kita. 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, hak mana boleh melakukan amalan yang saleh, dia melipat gandakan amalan dia. Dan paling pentingnya esok, hak esok ni apa dia? Puasa pada hari wukuf di Arafah pada hari 9 Zulhijjah. Nabi sebut di dalam hadis, siyamu yaumu Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Puasa pada hari Arafah, Allah Ta'ala ampunkan dosa setahun hak lepas dah dan setahun hak akan datang. Allah nak cari mana tuan-tuan sekalian? Nak cari mana? Ada orang kata, Ustaz, wukuf di Arafah tu hari ni bukan ke esok tak? Hari ni bukan esok. Kita mengikut matlak semasa, matlak yang ditetapkan oleh kerajaan. Ya kerajaan. Kalau nak kira ikut Saudi kan, makna kita kena puasa start daripada tengah hari garang. Mungkin puasa wukuf di Arafah tu start tengah hari, start petang garang. Wukuf di Arafah tu start tengah hari, makna petang di sini. Maka start petang lah kena puasa sini. Nampaklah ni? Maka kita ikut matlak yang ditetapkan oleh kerajaan bahawa kita kena puasa, kalau nak puasa wukuf di Arafah esok. Tak baik kalau dia kata tak sedap juga, amo nak ikut Saudi juga, selekai tak ada masalah. Hari ni dia boleh puasa hari ni, puasa hari ni esok. Esok dan hari ni kita puasa 2 hari dia. Ataupun kalau dia puasa nak puasa hari ni juga, tak si puasa esok, selekai lah.
Yang penting kita jangan jadi Bani Israel. Bani Israel ni Nabi Musa kata, innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Allah Ta'ala suruh kamu jembelah lembu tina. Mereka tanya, wahai Musa, patut bila Bani Israel ni Nabi Musa kata sembelih lembu tina, cari lembu tina sembelih. Tak, dia tanya dulu, lembu tina ni umur setara mana? Nabi Musa kata, lembu ni la bikru. Tidaklah tua sangat, tidaklah muda sangat. Sudah dah nak cari. Kemudian lembu ni kalah ke apa dia? Hijau ke biru ke kedai mana lembu? Takut ada daerah biru atas belakang tak boleh kira apa ni kan? Tanya warna. Nabi Musa kata warna dia kuning ke emas-emasan. Allah, susah dah nak cari. Patut tak payah tanya lah, pakai cari selalu. Tanya pula lembu ni buat kerja mana? Nabi Musa kata lembu ni lembu tak pernah buat kerja. Allah, susah nak cari. Bani Israel banyak bertanya. Jadi kita ni jangan kita jadi Bani Israel duk tanya tu kat soalan ustaz. Duk telefon ustaz nak puasa hari gapo dia. Jumaat ke Sabtu. Kita kata hari Sabtu. Pas ustaz tu kata hari Jumaat, kita telah lah hari Jumaat tak nak masalah. Nak puasa hari Jumaat. Tak boleh dah ustaz kata hari Sabtu. Dia mau nak puasa hari gapo dia. Kita susah-susah tak payah puasa lah ustaz muda. Ni tak tahan kan. Ni tak tahan. Payah pakai doa. Dia nak situ sebenarnya. Dah payah berdoa pakai doa ni jenis orang hak jenis terawih 20 ke 8 lah tu ni. Ustaz mana afdal 8 ke 20? 8 ke 20? Lepas tu pakai doa lah ustaz, kira pakai colek enak kan. Kira pakai terawih kena colek. Jadi kita nak puasa esok selekan. Nak puasa hari ni selekan. Tak ada masalah. Dan kita harap insya-Allah puasa kita itu diterima sebagai puasa 9 Zulhijjah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da. Ya Allah Taala ampunkan dosa setahun hak lepas dah, setahun hak akan datang. Hak ni tidak disebut di dalam mana-mana amalan. Hatta puasa pada hari 10 Muharram yang disebut puasa hari Ashura, Nabi menyatakan puasa Ashura ini diampunkan dosa setahun lepas dah. Setahun lepas dah. Tapi puasa pada hari 9 Zulhijjah ini, Nabi menyebut puasanya ini akan diampunkan dosa setahun lepas dah, setahun akan datang. Ini pahala yang sangat besar. Waktu hamba ajak diri hamba kita sekalian, esok hang kena puasa hari ni pun selekeh, hak tak makan lagi. Tapi nak orang nunggu lepas subuh tak dibahas kedai kopi dah pun kita nak. Jadi esok puasa. Malam ni kita sahur, esok kita puasa sebagai menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaum Arafah, puasa pada hari Arafah dan 9 Zulhijjah insya-Allah. Boleh ke tak boleh? Boleh nak kena. Boleh. Tahanlah insya-Allah. Sehari tak pergi kedai kopi bujai tak apa tak kena. Baik, insya-Allah. Kita pakat-pakat puasa kerana pahala yang sangat besar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita juga kena ingat bahawa dia dalam kita melakukan amalan, dalam kita duduk dalam 10 Zulhijjah ini, dalam banyak-banyak amalan yang jangan kita waktu ingat ialah orang yang nak berkorban disunatkan bagi dia untuk tidak menggunting rambut, kerak kuku. Nabi sebut dalam hadis, man arada an yudahhiya fadakhala al-ashra fala ya'khuz min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudahhi. Sesiapa yang masuk pada 10 Zulhijjah kemudian memang dia nak berkorban, dia nak korban, memang dia ada dah lembu kebab, dia memang dia nak kebab, maka sunat bagi dia, bahkan ada yang menyatakan bahawa haram. Tetapi pandangan sebahagian besar ulama menyatakan sebagai makruh tanzih, iaitu makruh yang dibenci. Apa dia? Jangan dia kerak rambut dia, jangan dia gunting kuku dia. Jangan kerak rambut, jangan dia gunting kuku, mengambil semangat orang yang sedang berihram. Bila orang itu pakai ihram, labbaik hajjat, dia tak boleh gunting rambut, dia tak boleh kerak kuku sehingga dia tahallul. Esok karen, esok lusa dia tahallul, baru dia boleh kerak kuku, baru boleh kerak rambut. Jadi orang yang nak korban disunatkan bagi dia kuku je yang kerak dan rambut dia jangan potong, jangan. Lepas tu kalau dapat ustaz-ustaz rambut panjang sikit tu bahasa dia lah nak kena. Pokok kita kalau panjang sikit guna ustaz rambut panjang ni kan. Tak ada gunting, kau bertakwa kalah kalau kubur. Tak bersabik. Tak bersabik. Tu kerana mungkin orang ni niat nak korban. Kuku panjang, kuku dia dah. Tapi siapa jeka tu bukan dia lah. Kuku dia panjang, mungkin dia ada niat untuk nak korban. Kerana sunat.
bagi dia untuk tidak memotong kuku, dan bagi dia untuk nak kerak rambut sebelum daripada dia korban. Lepas dah sembelih korban dia tu, keraklah kuku, keraklah rambut, insya-Allah. Ini boleh pihak ke depan untuk nak menampuhkan pahala kita sebagai suatu perkara yang kita kena faham. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik pada cerita kita tu mukaddimah nak kena. Mukaddimah baru. Meles tengah kita berhenti tak ada lah. Apa yang kita nak sebut pada hari ini ialah berkenaan dengan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak baca pada hari ini ialah khutbah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji yang terakhir. Dan haji Nabi ni Nabi buat sekali tu dah. Haji yang disebut sebagai Hajjatul Wada, iaitu haji yang terakhir. Nabi pergi haji pada tahun ke-10 Hijrah. Nabi pergi ke Mekah, dan pada 9 Zulhijjah Nabi wukuf di Arafah, dan Nabi naik di atas masjid Nabi di atas Masjid Namirah ini, dan Nabi menyampaikan khutbahnya. Khutbah Nabi yang disebut sebagai khutbah terakhir, yang diriwayatkan di dalam pelbagai riwayat, yang Nabi berkhutbah yang disebut oleh para ahli sejarah, yang mendengar khutbah Nabi dekat-dekat 100,000 orang duk dengar. 100,000 orang dengar, dan semuanya dengar, bukan semestinya melalui telinga mereka, tetapi hak duk depan riwayat kat belakang, hak belakang riwayat kat belakang lagi. Itu cara yang disebut oleh para sahabat. Nabi berkhutbah dengan khutbah terakhir. Sebab apa khutbah terakhir? Selepas Nabi menyampaikan khutbah ni pada 9 Zulhijjah, Nabi balik semula ke Madinah lepas buat haji. Muharram, Zulhijjah, Muharram, Safar, akhir bulan Safar Nabi mula sakit. Masuk bulan Rabiul Awal, pada awal Rabiul Awal yang disebut tarikhnya 12 Rabiul Awal, Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya haji itu haji terakhir. Nabi naik berkhutbah, lalu Nabi menyatakan, ayyuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza fi bihadzal mawqifi abadan. Nabi kata, wahai manusia, ini naik khutbah. Dia kata, hei manusia, dengar kata-kataku ini baik-baik. Fa inni la adri, sesungguhnya aku tidak tahu. La adri la alqakum ba'da 'ami hadza bihadzal mawqifi hadza abadan. Wahai manusia, dengar kata-kataku baik-baik, kerana aku tidak tahu lepas pada ni aku boleh jumpa kedak lagi denganmu. Nabi sebut awal-awal lagi. Nabi kata, lepas pada ni tahun depan aku boleh mari ke tak boleh mari aku tak tahu. Dan mungkin dengar molek apa aku nak sebut. Ternyata itu khutbah Nabi terakhir, dan tahun depan Nabi tak pergi dah ke Mekah, kerana Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Tuan-tuan sekalian, Nabi tidak menyebut bahawa ajalnya sudah sampai, tidak. Nabi tidak kata aku nak mati dah. Tetapi Nabi kata aku tak tahu tahun depan ni boleh mari ke tak. Wallahu a'lam. Adakah Nabi mengetahui atau tidak bahawa baginda akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Tetapi secara pukul ratanya manusia tidak tahu bila dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia akan dimatikan oleh Allah taala. Kita nak mati bila? Kita tak tahu nak mati bila. Tak tahu nak mati bila. Kadang-kadang Allah taala takdir berlakunya satu tragedi yang tidak diduga, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita baca dalam khabar, budak kata 3 naik atas syiling, tak tahu sebab apa dia lah. Wallahu a'lam, pelbagai cerita tersebar, tapi naik atas syiling mati. Kerembah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat-sahabat kita yang mati kemalangan, aksiden dan sebagainya, sahabat kita daripada Negeri Sembilan, mari lepas muktamar pemuda, mari kita kubur sebentar, kemudian balik semula siapa di kerek aksiden. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dia dengan ibunya. Sekali dengan kita di Mesir, balik sini duduk dalam pemuda pas Negeri Sembilan, siapa di Kuala Kerek mati. Anaknya sedang koma di SUSM, isterinya selamat tapi cedera. Dia dengan ibunya mati. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Maknanya apa dia? Maknanya kita ni Allah Ta'ala boleh takdir bila-bila masa. Kita boleh takdir. Tak tahu kita ni hari ni boleh mari dengan kuliah, minggu depan tak ada dah. Bapa tak mari sekali dia ada depan ni, tak ada dah, mati dah ustaz. Mati dah. Kita tak tahu adakah hari ini merupakan hari terakhir kita berada di dunia ini. Sebab itulah bila kita nak buat sesuatu, kita anggap itu sebagai sesuatu yang terakhir.
Orang nak semayang, cara nak mendapatkan solat yang khusyuk, dia berasa bahawa semayangnya itu ialah semayang yang terakhir. Orang nak mengundi pun begitu juga, dia berasa ngundi terakhir. Hodok pakar UMNO di kala kubur, dia kena ingat, kalau ngundi ni ngundi terakhir, gak kodok dia bawa lambai lacing pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak kodok dia. Hamba tidak nak kata siapa lah, tapi 8,000. Berapa ribu dah? Tikah 2,800. Pakar UMNO gak atas UMNO. Mana? Dia berasa gak kodok. Mana? Oh, kononnya nak bela rakyat. Kemarin dulu naik pula 20 sen jah. Tak banyak, 20 sen. Kan? Apa kat bayar lah, kita tak ada masalah. Ambo kita kaya belakang nak kali. Ambo tak post tak, ambo naik basikal. 20 sen kenaikan harga minyak ini akan memberikan kesan kepada harga barangan keperluan lepas pada ni. Kan? Walaupun kita tak guna kereta, walaupun kita tak guna motor, kita gatih basikal jah, tapi kita beli berah lori hak bawa mari. Kita beli telur lori bawa mari. Kita beli minyak masak lori bawa mari. Semua ni jalan dengan minyak belakang, bukan jalan dengan pasir buat cik. Mana? Tidak nak marah demo, cuma nak royak je. Oh, bela rakyat, belum akhir kalau kubur, bantuan BRIM akan dinaikkan sampai 9,500 bersengeh dak kan. Lepas dah ngundi tak ada lama. Tak ada nunggu raya rebel. Kita rakyat kena korban, kena meleh dah weh. Kan naik 20 sen. Minyak dunia turun. Bulan Julai lepas minyak dunia 104 US dollar per barrel. Dia panggil unit British. Nah, 104 US dollar ton, satu US dollar. Lah ni minyak dunia turun 95 US dollar. Trend minyak dunia turun. Tiba-tiba kita Malaysia naik juga. Dulu kalau naik harga minyak, kita kata kerana kenaikan harga minyak dunia. Lah ni tak nak royak kenaikan harga minyak dunia. Tak nak royak. Naik harga minyak 20 sen. Tuan-tuan, ambo tidak anti kepada BRIM, bantuan rakyat seluruh Malaysia. Hak mana boleh tu ambil lah, tak nak masalah. Ambil lah. Tapi nak kau nak buat BRIM ni, siapa kena harga minyak, baiklah tak ada BRIM lah, baiklah tak ada. Ada tu molek juga. Tapi siapa kau nak buat BRIM, siapa kena naik harga minyak, kita rasa baik tak naik harga minyak. Baik tak naik. Apatah lagi kalau nak banding dengan projek-projek mega yang dibuat. Naik 20 sen ni, naik 20 sen. Kalau tahun lepas bulan September harga minyak naik kali terakhir, tahun lepas kerajaan mengumumkan dengan kenaikan harga minyak 20 sen, pengurangan subsidi 20 sen ini akan menyebabkan kerajaan jimat 1.1 bilion. 1.1 bilion naik harga minyak 20 sen. Nah. Untuk BRIM kerajaan peruntukkan 4.2 bilion. Nak bagi BRIM 4.2 bilion. Andai kata BRIM ni tak ada lah, 4.2 bilion tak ada BRIM, maka dikonvok, diberi kepada subsidi minyak. Minyak boleh turun harga berkali atas dasar kita mikir atas darat ni, boleh turun 80 sen. Boleh turun 80 sen kan? Kita mikir bodoh-bodoh kita atas kertas. Hak tu kalau nak sabit dengan BRIM. Kalau nak kecek buat projek Tun Raja Exchange, projek Tun Raja Exchange, PM lancar projek tu, satu kompleks perniagaan metropolitan, kira peringkat international. Berapa kerajaan boleh tanggung? 80 bilion. 80 bilion. Projek go ni banyak lagi, berbilion-bilion. Subsidi kepada IPP, pembekal tenaga bebas, 8 bilion. Ni dalam laporan Petronas sendiri. Dalam laporan Petronas 8 bilion. Nak bui ke rakyat untuk harga minyak, kena berdedeh ketemu naik pula 20 sen. Tak ada lah kita terima hari tu. Habis dah kalau kubur boleh 500 riyal tu. Boleh 500 riyal, boleh berapa dah kan. Ni tuan-tuan sekalian, sebab tu nak royaknya bahawa hak tu dalam bab harga minyak, belum lagi kecek masalah konsep maksiat. Di kalau kubur buat mari majlis tari menari. Buat majlis tari menari tengah alik malam dengan budak-budak tenor pakai tudung duk menari dengan capur tenor jatuh. Ada rakaman video. Hak ni hak UMNO nak bawa di Kelantan ni. Hak ni UMNO nak bawa. Kan? Sebab tu kita nak bincang, kita nak sebut pada kawan-kawan kita. Kalau duk pakar UMNO tu, kalau salah lepas pada pakar UMNO ni tak jumpa pilihan raya dah. Ni lah pakar yang terakhir hak dia dalam hidup ni. Dia berasa tergamuk kalau nak bawa gejuk ponokan laki. Tergamuk kalau nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kenapa kat fikir? Kita sini juru belakang dah nak ngana. Kita ni pah kata dari dah buat kita ni. Tapi royak kawan-kawan kita yang ada. Maka Nabi SAW kata, ayuhan nas, isma'u qawli fa inni la adri la alqakum ba'da ami hadha fi bihadzal mawqifi abada. Wahai manusia, dengar kata-kataku. Lepas pada ni dah kada aku jumpa dengan aku tak tahu. Apa yang Nabi sebut di antaranya? Pesanan Nabi yang pertama, ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ila an talqaw rabbakum ka hurmati yaumikum haza wa ka hurmati syahrikum haza wa innakum satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum wa qad ballaghtu. Nabi sebut, wahai manusia, pertama sekali Nabi pesan, inna dima'akum, sesungguhnya darah kamu, harta kamu merupakan perkara yang haram bagi kamu. Maknanya darahmu, harta kamu ialah hak kamu. Sama-sama kamu tak boleh nak rapah satu sama lain, tak boleh. Tak boleh kita rapah harta orang, tak boleh kita rapah nyawa orang, tak boleh. Kerana itu haram. Tak boleh ambil harta orang secara jalan haram. Kahurmati yaumikum haza, sebagaimana haramnya hari ini. Hari ini merupakan hari yang haram. Makna sebagaimana kehormatan hari ini, sebagaimana kehormatan hari wukuf di Arafah ini, dalam keadaan sedang berihram, tak boleh nak kerak kuku, tak boleh kerak rambut. Sebagaimana kamu hormat pada hari ini, kamu kena hormat darah orang lain, kamu kena hormat harta orang lain. Tak boleh rapah harta orang lain, tak boleh rapah nyawa orang lain. Ini merupakan prinsip Islam. Sebab tu Islam merupakan agama yang damai. Islam tidak merupakan agama perang, tidak. Duk kata Islamnya agama pengganah, Islamnya agama teroris, ini suatu tohmahan daripada barat. Dan lawan ni barat duk sedap duk kata Islam ni pengganah. Dia buat kononnya tayangan, ada orang kena sembelih mujahidin. Mujahidin pakai topeng sembelih tawanan perang. Rupa-rupanya dibongkarkan, rakaman tu dibuat dalam studio. Dalam studio dia buat file, dia buat background, dia buat cara dia ni keruk nampak sembelih, kemudian dikaitkan dengan Islam. Ini bukan Islam. Islam agama damai. Islam hanya berperang apabila dalam keadaan kita diserang oleh musuh. Dalam keadaan kita diserang oleh musuh, dalam situasi-situasi tertentu sahaja mempertahankan diri. Dalam keadaan Islam ditekan, dalam keadaan tidak boleh nak laksanakan amalan-amalan yang disebut, yang difardukan oleh Islam, pada masa itulah barulah disyariatkan untuk mengangkat pedang. Itu pun sebagai suatu pilihan yang terakhir saja, pilihan terakhir. Dan kalau berlaku perang, Nabi larang bunuh orang-orang perempuan yang tidak ada tenaga, yang lemah, yang bukan merupakan tentera. Nabi larang membunuh orang tua, Nabi larang bunuh kanak-kanak, Nabi larang potong pokok, Nabi larang meruntuhkan rumah-rumah ibadat. Ini merupakan prinsip asas dalam Islam. Sebab tu Islam tak boleh dikaitkan dengan keganasan. Tak boleh. Hak ganahnya ialah apa yang berlaku pada hari ini. Mereka serang Iraq. Kata Iraq ada senjata pemusnah. Gigi serat tak ada. Afghanistan serang Afghanistan, serang Iraq. Mereka serang Afghanistan, siapa keluar ni Afghanistan tidak aman. Mereka serang Iraq, kononnya Iraq ni ada senjata pemusnah, siapa keluar ni Iraq tidak aman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah jangan kaitkan Islam dengan keganasan. Lah ni orang guna Islam ni ganah. Mesir mereka labelkan ikhwan muslimin ni pengganah. Ikhwan ni pengganah. Pensyarah-pensyarah hamba mengajar di kuliah dakwah. Dr. Syekh Abdullah Barakat, seorang pensyarah hamba di kuliah dakwah. Hamba masa lepas tahun 2004 hamba selesai mengaji, tanya dia. Banyak ke dia, hamba kalau saya sama master sini lagu mana? Dia kata mu kena klik Malaysia tu, terlibat dengan partimu di Malaysia. Hamba kita klik tak wis sama master situ. Baru-baru ini kena rigap dan dihukum gantung oleh rejim As-Sisi. As-Sisi hukum gantung. Wallahu a'lam, berasa tak laksana lagi. Tapi mahkamah jatuhkan hukuman gantung atas dasar bahawa ikhwan muslimin ini pengganah. Esok lusanya hari ini 3 Oktober, 4 Oktober, 5, 6. 6 Oktober ini kalau di Mesir disebut perayaan 6 Oktober. 6 Oktober ini ialah hari ulang tahun Mesir berjaya menewaskan Israel pada tahun 1973. Mesir berjaya menewaskan Israel dengan dibarisi oleh tentera-tentera daripada ikhwan. Orang-orang ikhwan yang membantu Mesir untuk nak lawan Israel tahun 73. Mereka duduk depan, pegang senjata sambil cacai. Beliau-beliau cacai, pegang pedih, lawan Israel.
dan Israel kalah dengan Mesir dengan bantuan tentera Ikhwan. Kali pertama Israel kalah dalam sejarah moden. Israel berundur menyerahkan kembali semenanjung Sinai kepada Mesir pada masa itu. Mesir menang dengan bantuan daripada tentera Ikhwan. Tetapi ambo sebut dah sejarah ni. Bila balik semula ke Kahirah, pemuda-pemuda Ikhwan, tentera-tentera Ikhwan, sukarelawan Ikhwan yang membantu Mesir menewaskan Israel, mereka ini ditangkap dan dibunuh atas alasan kalau mereka boleh menang lawan Israel, mereka boleh meruntuhkan kerajaan Mesir bila-bila masa saat. Ini zalimnya kerajaan Anwar Sadat pada masa itu. Tetapi tarikh 6 Oktober ini diingati. Kerajaan Mesir isytihar cuti. Esok lusa ni cuti. Tapi nak cuti tu sekalian cuti boleh. 6 Oktober ni boleh cuti. Tapi kena ingat 6 Oktober ini tidak ada maknanya diraikan di Mesir pada hari ini. Mereka meraikan peristiwa mereka mengalahkan Israel, sedangkan pada hari ini kerajaan Mesir yang dipimpin oleh tentera As-Sisi ini sudah menjadi pak turut kepada Israel. Jadi pak turut pada Israel. Dia perang dengan Hamas, perang dengan Brigade Al-Qassam. Mereka serang Israel, serang Gaza. Tak lagi Mesir pun atur perjanjian damai. Mana mula-mula hari tu tak saya atur perjanjian damai. Nampak Israel tak nak gini, atur perjanjian damai. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini politik yang sedang berlaku. Sebab tu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala bagi kemenangan kepada umat Islam di semua tempat insya-Allah. Mana di Mesir ni apa yang berlaku ini merupakan hasil tapisan Allah Taala. Pemuda-pemuda Ikhwan, pemuka-pemuka Ikhwan, pemimpin-pemimpin Ikhwan, mereka ditangkap dan dibunuh. Ini semua merupakan proses Allah Ta'ala nak bagi kemenangan kepada Islam insya-Allah. Ujian dalam hidup, dalam perjuangan ini satu perkara yang biasa. Satu perkara yang biasa. Mereka dibunuh. Kita doa kepada Allah Ta'ala, kematian mereka itu diberikan syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah menceritakan peristiwa Ashabul Ukhdud yang mati dibunuh di dalam parit berapi Ashabul Ukhdud, yang mengisahkan orang-orang kafir yang gali parit, yang membakar hidup-hidup orang-orang beriman. Qutila Ashabul Ukhdud an-nari zatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Kisah Ashabul Ukhdud tu yang sebut hak mana gali parit berapi ni semua dilaknat oleh Allah Taala. Siapa dia? Ketika seorang budak beriman pada Allah Ta'ala. Budak ni sepatut jadi tukang sihir, tapi tiba-tiba dia beriman pada Allah Ta'ala, dia berdakwah pada orang lain, ramai isi boreh kerana dia seorang. Raja hukum dia, minta bawa dia naik atas bukit. Siapa atas bukit tuhuk dia, siapa atas bukit hak lain bergegar habis bukit ni, hak lain jatuh belaka, dia seorang tak mati. Dia balik pergi jumpa dengan raja. Dia tidak kata ambil tiket lari pergi Kuala Lumpur dah. Dah, dia balik jumpa dengan raja. Raja tanya, "Ma fa'al ashab?" Mana pergi lagi orang lain? Dia kata semuanya telah pun aku diselamatkan oleh Allah Taala, hak lain mati belaka, aku seorang tak mati. Raja kata, "Regak dia sekali lagi." Turut dalam laut. Siapa tengah laut pecah habis kapal ni, hak lain lemah belaka, dia berenang balik pergi jumpa dengan raja semula. Ni budak ni, seorang budak yang Allah Ta'ala takdirkan menjadi seorang pejuang, pendakwah. Dia ajak orang kepada Islam. Lalu raja budak ni kata, tuanku tak boleh bunuh hamba kecuali tuanku buat sepuh hamba suruh. Lagu mana? Tuanku kena kerah semua yang ada di negeri ni. Kena royak dalam televisi, sebut dalam utusan Malaysia, biar pakat mari belakang. Pakat mari habis. Pakat mari. Dia hamba tak saya orang lain bunuh, tuanku mesti kena bunuh. Tuanku sendiri akak panah, ikat hamba tengah, tarik panah, dia kena royak derah. Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan kepada budak. Ini merupakan paksaan daripada si budak ini kepada raja, supaya raja ni mengaku bahawa Tuhan yang benar ialah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Raja ni sebut tak ada arah, dia nak berdoa budak ni mati, dia rekat budak tu tengah tu, dia suruh orang pakat mari belakang, pakat gelik. Dia kata Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan kepada budak ni. Dia tarik anak panah, dia lepas tegak, kena budak ni dengan nama Allah, mati budak ni. Orang lain tengok belakang budak ni mati dengan nama Allah. Apa yang berlaku? Orang lain pakat berimeh, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam.
Kami beriman dengan Tuhan budak ni. Kami beriman dengan Tuhan budak ni. Bila pakak-pakak ngaku berimeh belaka, raja ni pucak lisiah sudah kerja dah weh nak kena. Pakak-pakak tak asing ke dia belaka. Selorang 3 pun tak asing, selorang 1 pun pakak tolak dia belaka. Sudah kerja nak kena. Dia culuk-culuk kalah nak kena. Hak ni mengundi luar tak klik lagi. Klik mengundi luar sudah kerja nak kena. Dia tengok kalah dia ni gak. Maka raja ni memerintahkan supaya ditangkap semua yang kata berimeh. Mitok gali parit, dia mitok digali parit. Letak barak bakar api, letak bahan bakar, mara api yang menjulang. Raja ni kata, bawa sore-sore hak mengaku berimeh pada Tuhan budak. Paksa dia keluar daripada agama. Kalau dia tak nak keluar, campurkan masuk dalam api. Mak pegang sore nak keluar daripada agama kamu tak sih, masuk dalam api. Kelapa mati dalam api. Pegang pula sore, tuhuk dalam api. Pegang pula sore, tuhuk mati dalam api. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka dibunuh, mereka dibakar, mereka diseksa bukan kerana mereka jahat, bukan kerana mereka pencuri, bukan kerana mereka perampok, tetapi kerana mereka beriman kepada Allah yang Maha Bijak lagi Maha Tinggi. Ini yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran. Sehingga datang seorang perempuan dengan anak dia. Dia bawa anak kecil sore, dia tak ada masalah, dia boleh terjun. Tapi dia tengok anak dia tak tergamuk. Tengok anak Allah, tak dosa anakku ni. Lalu anaknya boleh bercakap, ya ummah, isbiri anti alal haqqi, wahai ibuku, bersabarlah kamu. Kita berada di atas agama kebenaran. Dia terjun bersama dengan anaknya, mati ibu dan anak kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hamba cerita kisah ni nak ayat kita bahawa kadang-kadang kejayaan dalam perjuangan kita ni mari lepas pada kita mati. Budak ni lepas dia mati barulah orang pakak berimeh belakang. Dia mati dah, tetapi dia merancang kematian dia itu menyebabkan bila dia mati orang lain berimeh belakang. Gak kita pelik apa kita berjual kalau kalah pun. Bukan kita nak kalah dak, tapi jangan kekalahan kita ini mematahkan semangat kita, jangan. Jangan dak kan. Kalah kita kalah. Pejuang-pejuang kita ikhwanul muslimin ditangkap, diseksa. Kerajaan Mesir yang nak buat keadilan, yang berdiri di atas dasar demokrasi dipilih oleh rakyat jatuh, kita kecewa, kita sedih. Tapi sedih dan kecewa kita itu tidak sampai kita berundur daripada perjuangan Islam jalan. UMNO dia buat macam-macam kara di kala kubur, macam-macam benda dia buat. Dia sekat orang kan. Adalah khabar-khabar yang kata macam-macam benda lah. Duit kau tu, duit kau ni. Buat pula hari kerja tak jumpa hari Sabtu, buat ni cari hari Sabtu tak jumpa dari kalender. Buat pula lepas pada cuti sekolah, sebelum cuti raya, orang nak klik mikir. Raya nak klik dah, nak klik pula cuti sekolah baru klik ya. Cari tarikh tu, cari hari Sabtu tak jumpa, cari-cari Sabtu jumpa. Buatlah hari Khamis, hari kerja. Tak apalah. Lah gila, tak ada masalah. Dia buat pelbagai cara. Dan kita dapati keputusan pilihan raya itu kita kalah 2,800. Kelemahan kita kena aku. Hak lemah alik kita, tak betul alik kita, tak kerja alik kita, tak gotu kena ngaku belakang. Hak ni kita kena aku dan kena buat muhasabah, kena baiki balik. Tetapi kalau pun kita tak berjaya, kita doa kepada Allah Taala supaya apa yang kita buat ini ada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni diberi kat kita. Alik kita kena buat kerja sama. Buat kerja untuk Islam. Hak ni kita buat kerja. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kena ingat, insya-Allah bila kita buat kerja ni ada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Budak ni mati barulah Islam ni diterima. Apa peliknya? Bila kita mati barulah Islam ni tertegak di Malaysia ni. Pelik apa? Kita tak ada dah. Barulah Islam ni diterima di seluruh dunia. Barulah sistem khalifah kembali. Barulah Islam ni diterima seluruh dunia dan kembalinya zaman khilafah ala minhajun nubuwah. Tertegaknya khilafah di atas minhaj para nabi yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut sebelum berlaku kiamat ini akan tertegak kembali khilafah ala minhajun nubuwah. Sistem khalifah di atas minhaj para nabi akan ditegakkan kembali. Akan bangkit kembali, akan ditegakkan kembali. Tapi bila wallahu alam. Biarlah kita di antara orang yang bekerja ke arah kemenangan tu, bukan kita di antara orang yang menghalang kemenangan tersebut. Boleh faham tak? Insya-Allah ada kan? Dan insya-Allah tegak boleh gapo pun memetop degih dah buat kita kan. Kau kena. Kena buat kerja tu tes kan. Baik. Kemudian
balik pada cerita kita. Nabi SAW banyak dalam perkara ini, banyak Nabi sebut. Nabi sebut dalam khutbahnya ini. Cuma antara lain tuan sekalian, yang Nabi sebut, kalau boleh sebut secara ringkas, antara lain Nabi SAW menegaskan tentang persoalan riba. Mula-mula sekali lah riba. Qadallahu annahu la riban wa anna riban Abbas bin Abdul Muttalib mawdu'un kullah. Nabi sebut Allah Ta'ala mengharamkan riba. Jangan siapa-siapa melakukan amalan riba. Dan riba yang mula-mula sekali terbatal ialah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib puak darah Nabi. Bila dia wibu kat orang, dia akan ambil riba. Dia wibu kat orang, dia akan ambil riba. Nabi kata mulai hari ni riba Abbas bin Abdul Muttalib ni semua batal belaka. Nabi batalkan riba puak saudara dia. Puak saudara dia ni merupakan orang yang masuk Islam sebelum daripada Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Tuan-tuan sekalian, maka Nabi sebut tentang riba. Yang berikutnya apa yang disebut oleh Nabi SAW, Nabi pesan supaya hendaklah berlaku baik dengan ahli keluarga. Fa inna lakum ala nisaikum haqqan wa lahunna alaikum haqqan. Hendaklah kamu berlaku baik dengan ahli keluarga kamu, terutama isteri-isteri kamu. Hendaklah kamu lakukan dengan perlakuan yang baik. Lakum alaihin haqqan. Kamu ada hak ke atas mereka dan mereka ada hak ke atas kamu. Semuanya ada hak masing-masing. Zaman jahiliyah, wanita dianggap sebagai bahan permainan. Kalau ayah mati, wanita ini dijadikan bahan pusaka untuk anak-anak. Anak boleh saka mak dia sendiri. Nak buat lagu mana? Nak nikah dengan mak dia boleh, ya nak jual mak dia boleh. Ini zaman jahiliyah. Nak royak jijiknya amalan jahiliyah. Bila datang Islam, Islam meletakkan wanita ni tempat yang tinggi. Dalam Al-Quran ada surah An-Nisa, tapi tak ada surah Ar-Rijal. Surah An-Nisa ni ada. Surah An-Nisa ni ada. An-Nisa makna wanita, Ar-Rijal makna lelaki. Dalam Quran tak ada surah lelaki. Dia ada surah An-Nisa, ada surah wanita. Masya Allah. Muslimat baca ke surah An-Nisa ni? Kena baca Quran, baca surah An-Nisa. Dia tak berbahagia surah An-Nisa, sebab pada ayat ketiga tu ada kebenaran Tuhan suruh lelaki kahwin sampai 4 dengan. Jadi hak tu lopak siapa surah Ali Imran, lopak baca surah Al-Maidah selalu. Tapi tidak muslimat sini, muslimat lain tu. Awak kan. Mulalah kita syarah bab ni. Sebut bab ni naik akak mata selalu hak negara sat ni. Kita sat ni gia 10 dak negara galik-galik lagi. Sebut bab menikah dua ni akak mata. Tuan-tuan rahmati Allah Taala. Sikit lagi. Baik. Kemudian Nabi sebut antara lain Nabi SAW menyatakan di akhir khutbahnya ini, faqilu ayyuhan nasu qawli fa inni qad ballaghtu wa qad taraktu fikum ma in tawassatum bihi falan tudillu abadan amran bayyinan kitab Allah wa sunnata rasulih. Amran bayyinatan kitab Allah wa sunnata rasulih. Nabi menyebut, berfikirlah dan terimalah kata-kata ini wahai manusia, kerana aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pegang dua-dua perkara ni, insya-Allah kita tak sesat. Dan amalan kita pegang dua perkara ni. Tanya Nabi buat gapo dia, kita buat. Ni raya haji ni gapo Nabi buat. Raya haji ni esok ni kita pakat-pakat cari binatang korban. Nabi sebut tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ma min a'malin ahabba ila Allah fi yaumin nahri illa ihraqid dami. Min ihraqid dami. Tak ada amalan yang Nabi paling suka, yang Tuhan paling suka pada hari 10 Zulhijjah raya esok lusa ni, kecuali kita menumpahkan darah binatang korban. Cari binatang korban, cari gebel. Hak mana tak ada gebel lagi, cari gebel. Kena korban. 400 riyal, 500 riyal yang segian ni, tak ada masalah. Tak kan? Ni tiga ustaz maha soge 400 riyal. Dulu amo ingat 200.5 dah kita. Oh gitu ni. Patu hak masa 200.5 tu gebel ke dak? Dak juga. Hak masa 200.5 tak gebel juga lah ni. Batu bila gebel jangan duk banding. Ni duk banding orang. 400 riyal berapa kilo boleh? Boleh 10 kilo sekali dengan toleh. Allah aku 500.5 boleh 9 kilo je. Bahasa menate. Tu menate selalu. Jangan kita korban ni bukan kita beli daging. Kita korban ni memang kita niat untuk nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita beli daging dak. Bukan kita beli daging. Dah orang yang korban 500 riyal pahalanya boleh setakat 500 riyal insya-Allah. Korban 300 riyal boleh setakat 300 riyal insya-Allah.
Dia korban. Nah, cari korban. Kita pun ada lagi buka kalau nak lah. Nah, boleh berurusan. Banyak lagi gia-gia korban. Kita buat korban, kita bagi kepada fakir-fakir miskin yang ada. Buat klik di rumah kita sikit, kemudian kita bagi pada fakir miskin yang ada. Tuan-tuan sekalian, kena cari peluang untuk berkorban. Cari peluang korban, giaji, dak. Cari segia, kedua gia korban. Ini sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi. Buat klik segia, sunnah Nabi ialah kita bagi 3 daging kita. Daging kita buat klik 1/3 rumah kita, 2/3 kita bagi kat orang. Untuk kaum kerabat dan juga untuk fakir-fakir miskin. Tuan-tuan sekalian, ini di antara perkara yang sangat digalakkan oleh Nabi SAW pada hari korban, dan insya-Allah kita pakat-pakat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pada hari raya ini kita sambut dengan penuh keizzahan dan mereka yang berada di Makkahul Mukarramah diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.